Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat pagi semua. Morning. So, hari ini jam pukul 8 minit pagi. So, hari ini simple saja apa topik video pagi ni. Short video, iaitu kita punya saya punya tajuk ni adalah pertahanan diri. Pertahanan diri. Jadi apa short video ni adalah pertahanan diri kita. Topik dia sangat besar sebenarnya. Selamat pagi sahabatku, mamu, semoga mamu sihat, mamu sukses, mamu terbaik. Always the best, trust you. Okey, jadi apa topik hari ini adalah pertahanan diri kita. Jadi saya nak bagi tahu ini adalah waalaikumsalam mamu. Pertahanan diri kita. Jadi Amirul, good morning Amirul, assalamualaikum. Be the best always Amirul, always the best. I trust you. Jadi sentiasa kita kena ada satu kaedah, iaitu kita nak memahami situasi, keadaan, dan kita ada banyak perkara dalam kehidupan kita yang kita kena faham. Sebenarnya sama ada kita just melakukan apa yang kita buat, sebenarnya ada tak waktu-waktu yang semasa dalam waktu kehidupan kita tu kita belajar. Morning Nurizah, selamat pagi, semoga you sukses pagi ni. Be the best always, I trust you. Jadi apa Azura, selamat pagi Azura. Pagi-pagi ni saya doakan semua anda jadi yang terbaik, buat sesuatu, menghasilkan terbaik, perubahan yang terbaik. Semoga kita ambil pagi ni berkat supaya kita semua mengalami sesuatu perubahan dalam diri kita sentiasa. So topik saya pagi ni adalah pertahanan diri. Pertahanan diri ni maksudnya sangat luas. Sangat luas. Jadi hari ni saya ambil secara am hal-hal yang kita perlu untuk buat pertahanan dalam diri kita. Jadi pertahanan dari sudut apa? Kalau kita nak kaji, memang dari segi ilmu, apa yang kita kena buat, apa yang kena faham, apa yang Allah bagi kepada kita, apa yang kita kena, tu sangat luas. Masa tak terfikir, masa persennya sangat kecil. Persen dia sangat kecil. Jadi kita di dunia ni pertama sekali kita perasan tak? Bila kita boleh buat sesuatu, kita menjadi seorang yang hebat, kita ada tergerak di hati kita menjadikan kita rasa kita hebat. Contoh apabila kita jadi seorang doktor, kita rasa doktor, kita tengok tahap ilmu kita, katalah contoh kita doktor pakar tulang, contohnya pakar mata. Anda bayangkan, nak menguasai, nak memahami sebiji mata ni saja, kita belajar sampai mati pun kita tak akan faham. Mata saja. Belum kita memahami jarak. Kalau kita tengok di sini, anda ukur tengok jarak dari sini mata ke kiri ke tengah ni dengan mata ke sini sama. Dan kalau anda tengok jarak dia daripada mata kita ke atas dibahagikan dengan daripada dagu kita ke dahi, anda tengok jumlah dia sama dengan tangan kita. Di tapak tangan kita ni kalau anda ukur daripada siku kita ke hujung sama. Matematik dia sama. Kalau anda tengok kaki, anda dapat sukatan yang Allah tunjuk kepada kita, matematik di sini pun kita rasa miracle, keajaiban. Jadi nak faham macam mana? Cuba kita pernah dah ambil pembaris, anda cuba anda ukur dagu ni sampai ke atas, bahagikan dengan daripada atas kepala kita ni sampai ke kita punya hidung ni. Dan anda cuba ukur dekat jari ni pun tukar. Anda jangan jawab panjang jari dibahagikan dengan 3/4 daripada panjang tu. Sama juga dengan kita punya tangan ni. Anda dapati bahawa jawapan dia sama. Jawapan dia semua sama. Matematik dia semua sama. Jadi kita tak pernah kaji kan benda ni kan. Kita tengok apa badan kita ni, balancing yang Tuhan buat dalam diri kita ni pun by matematik, dan anda boleh diukur secara nyata. Anda saat lagi anda cuba ukur. Nanti saya tunjuk kepada anda dalam kelas-kelas nanti. Anda nak faham ilmu tu saja, kita ambil tak kisah. Jadi bahagian dalam jasad kita ni saja kita nak memahami ilmu dia pun memang tak akan boleh. Tak usah kita tengok lagi semut. Kalau anda tengok badan kita ni perlu ada jantung. Kita tengok ada yang Tuhan buat
semut, ada yang buat tak ada jantung pun hidup. Ada anda tengok yang anda boleh kaji, yang anda tak boleh kaji. Nak faham satu ekor semut tu pun, anda tak ada satu saintis di dunia atau bijak pun tak akan mampunya. Tidak akan mampunya. Jadi, mengapa kita perlu rasa hebat dalam diri kita? Bila kita pandai, contoh kita buat nak sukses dalam hidup. Kita rasa kita berjaya, kita rasa kita hebat. Benda-benda ni sebenarnya adalah, saya nak baca, salah satu kaedah kita yang menyerang kita punya pertahanan dalam diri kita. Dalam diri kita, banyak orang dari segi fizikal. Dia kata dalam pertahanan diri kita, kita kena tembak peluru lah. Betul juga, itu satu sudut pertahanan kan. Serangan-serangan dari luar, contohnya dari segi mental torture dan sebagainya, keadaan situasi, sebenarnya dia menyerang kita. Anda jangan ingat peluru senapang dalam peperangan saja askar mempertahankan negara, mempertahankan. Kita hari ini nak mempertahankan kita punya diri kita untuk mencapai sesuatu tu pun kita tak mampu. Kita memang susah nak mampu. Malah kita pun tak tahu jenis serangan apa yang menyerang diri kita, menjadikan kita adalah kita hari ini. Kita tak kenal. Sebab tu saya kata, bila kita mentelaah diri kita, banyak punca. Kalau anda tengok, pertama sekali untuk buat pertahanan diri kita adalah mengenali diri kita. Itu yang paling sukar. Tapi majoriti kita bukan mengenali diri, kita mengenali tu kawan kita, kita mengenali situasi di luar, mengenali keadaan di luar, itu menyebabkan kita punya pertahanan tu hancur. Sebab kita punya keadaan kegagalan kita tu semua tu dipunca daripada orang, bukan kerana kita. Jadi sebenarnya lah anda tengok satu matematik yang salah. Sebenarnya apa saja dalam semua ceramah yang kita nak tengok, kalau kita teringin nak buat perubahan dalam diri kita, kita mesti kenal diri kita. Mahu kita tahu kita ni jenis kategori apa. Kalau kita sendiri tak boleh nak mengenali diri kita, kita banyak mengenali orang lain, kawan kita, kita mengenali jiran kita, kita mengenali orang ini, orang itu, orang ini, dan kita tengok result tu, kita relate dengan dia orang-orang ni semua. Aku gagal, aku kecewa, aku frust sebab orang ni. Aku marah sebab orang ni. Punca dia orang tu, orang ni. Jadi anda tengok majoriti kita macam tu. Tapi sebenarnya totally lost. Semua tu salah sulus. Bukan. Sebab dia mesti kita, sebelum kita nak buat pertahanan dalam diri kita, sebelum kita mesti tahu kalau dalam peperangan, kita kena tahu kita dah ada peluru ke, kita dah pandai ke bina senjata. Kalau contoh dalam peperangan secara fizikal, kita dah ada ke ilmu. Kalau kita sendiri tahu senapang tu nak pegang macam mana, tapi kita tahu pelurunya tak ada, macam mana kita nak buat pertahanan dalam diri? Kita ada kelengkapan tu, kita ada peluru, senapangnya pula tak ada. Kita ada senapang, kita ada peluru, tapi nak tembak tak tahu ilmu dia macam mana. Tak tahu. Jadi kalau kita ada senapang, ada peluru, tahu tembak, tapi peluru yang kita guna peluru kapur pula. Jadi dia banyak peringkat. Itu soal fizikal yang kita nampak. Tapi macam mana kita nak memahami ketahanan, pertahanan yang kita perlu bina dalam diri kita dan bentuk serangan yang kita akan terima. Ini yang banyak kita. Bentuk serangan pertama sekali sombong dalam diri kita, yang memusnahkan diri kita adalah kesombongan kita dalam diri kita yang kita sendiri tak kenal itu sombong. Percakapan kita itu sombong, tindakan kita itu sombong. Kita tak rasa, tapi kita merasakan apa? Kita hebat. Kita merasakan ini sebenarnya aku ni dibandingkan orang, aku terbaik. Jadi benda ni sebenarnya anda tengok, dia membentuk satu sikap dalam kita. Sikap bukan kita boleh pertahankan diri kita. Sebab anda tahu tak, di dalam badan kita ni, hati kita nak mempertahankan dia amat sukar. Bukan sukar nak buat pertahanan tu, nak sukar je bentuk pertahanan apa yang ada dalam diri aku tu. Itu yang menjadi sukar. Sebab tu anda tengok kenapa banyak orang kalau kita berusaha, kita tak tahu kita sukses atau tidak. Kita pun tak tahu. Kalau orang yang bijak, dia tak kita tahu kita belum sukses, malah sangat sikit daripada target yang kita nak capai tu. Sebab kita pun tak tahu kita hidup ni, target kita sebenarnya apa. Target kita sebenarnya apa. Kita ambil kalau contoh kita buat perniagaan, kita tahu tengok financial, satu part saja financial kita. Financial pecah lagi, diri aku, kawan-kawan aku, keluarga aku berhasil atau tidak, berapa masa, time berapa, sampai bila, stabil tak stabil. Jadi apa yang aku dapat tu betul ke tidak. Itu baru sebab financial. Dari segi lain pula, banyak dari sudut lain pula,
Betulkah duit ni bagi aku rasa happy, aku rasa bahagia, aku rasa seronok dapat? Adakah ini sebabkan aku, kehebatan aku? Jadi banyak benda duk attack kita serangan. Itu baru bab itu. Belum lagi sikap sombong kita, sikap pemarah kita, sikap-sikap buruk yang melawan pertahanan dalam diri kita. Jadi benda-benda inilah anda tengok yang dalam kursus training ada sampai 2-3 hari punya training. Anda tengok apa punca dia kat mana. Cuma Volten, saya tak silap saya, Volten akan buat kursus 3 hari 2 malam kan di Sungai Petani. Saya tahu banyak company-company lain juga. Malah yang tak ada dalam company, maksudnya dia open kepada semua orang yang nak buat perubahan dalam diri, nak berjaya dalam hidup. Sampai beribu orang boleh hadir dalam satu seminar-seminar sampai 2 hari, dibayar 10,000, 20,000, 30,000. Ada yang berhasil. Berapa persen? Anda tengok yang berhasil daripada yang masuk dalam kursus 30,000 orang nak masuk training, nak mengenali diri 30,000. Ada tak cita-cita orang? Ada tak orang memahami benda ni? Kita kena kenal dia. Dia orang faham, kita faham, semua saya pun faham. Nak berjaya dalam hidup, kita mesti tahu. Tapi kita nak kenal diri tu yang paling susah. Paling susah. Kita buat saja, anda mula satu perkataan saja hari ni, daripada hari ni punya, daripada jam 8 pagi ni depan saya, 8:19 minit ni sampai 8:19 minit malam ni. Berapakah jenis kesilapan percakapan kita, tindakan kita, dibahagikan dengan kita diam dan dibahagikan dengan kalikan dengan 100. Anda akan tengok di situ, kita tak akan mampu memahami diri kita. Sukar. Dalam kita kata kita buat perubahan dalam diri, berapa persen perubahan yang kita buat? Kita pun tak tahu berapa persen yang kita buat. Berapa lama kita boleh bertahan dengan perubahan yang ada dalam diri kita. Hari ni kita rasa okey, esok kita rasa lemah, lusa rasa patah balik macam biasa perangai aku. Hari ni aku dengar satu ceramah, aku rasa aku nak berubah dalam hidup. Aku nak jadi yang terbaik. Tapi kita try cuba, patah balik, duduk balik macam aku setiap hari. Buat apa tu? Kita faham apa? Kursus yang kita masuk semua memahami diri. Pergilah kursus mana-mana pun. Macam mana kita, mula-mula dia akan bagi tahu kat kita dalam semua training. Anda perasan, tak kisahlah siapa penceramah, siapa motivator dia. Kalau kita bercakap tentang sukses, topik sukses ni luas. Sukses dalam hidup, sukses dari segi apa saja, sekolah dan sebagainya, kerja kita, minat kita. Jadi kalau di hujung sekali, semua pun dia mesti memerlukan, iaitu penghasilan yang kita nak buat. Jadi bila kita sampai penghasilan yang kita nak, target yang kita capai, dia pecah pula. Betul ke kaedah kita tu hasil tindakan kita ke? Adakah kita punya kebijaksanaan kita? Mulalah kita rasa aku ni bijak, aku ni sebab tu aku jadi hebat. Jadi sebenarnya punca dia apa? Jadi punca dia mula memusnahkan diri dia. Pertahanan dia mula lemah. Dia bila ada sikap sombong dalam diri dia. Dia merasa dia hebat. Dia mula. Bila kita dapat satu kelebihan yang Allah bagi kepada kita kadang-kadang, yang menakutkan kita adalah kita mula merasakan benda itu, kita hebat pada orang lain. Kita mula, tujuan dia apa? Mula ada sedikit lintasan sombong dalam diri kita. Mula ada hal-hal yang akan memusnahkan pertahanan kita. Dalam pertahanan diri kita sebenarnya apa? Pertahanan diri kita ni sebenarnya kita sentiasa menjadi orang yang paling bawah sekali. Di mana semua orang yang anda nampak di sekitar kita ni jauh lebih hebat daripada kita. Mungkin dia kalah dari satu sudut ni, tapi dari sudut yang lain menang dia daripada kita. Mungkin kita tengok, oh dia ni dari segi financial, kita menang dengan dia. Tapi anda kena tengok ada banyak part lain yang dia boleh mengalahkan kita. Dia boleh attack kita juga. Jadi tak ada gunanya kita mengatakan satu part ni kita hebat. Contohnya kita dalam bidang, kita jadi doktor. Bidang doktor mungkin kita hebat. Tapi kalau kalau ambil akademik saja, bidang-bidang ni, bidang komputer, bidang orang lain pula hebat. Kalau belum lagi bab-bab lain lagi, bab perasaan hati, ada orang bijak pasal hati, ada orang bijak pasal benda-benda lain kehidupan. Dari ramai orang kita tengok tak akan dapat menguasai semua ilmu, tapi dia ada satu bahagian seorang. Jadi bila kita tahu benda ni, bahawa tidak mungkin berlaku pengiktirafan secara total untuk kita sukses, maka kita perlu ada satu pertahanan dalam diri itu. Kita merasakan diri kita banyak kekurangan. Dan sentiasa aku ni bukan yang terbaik. Sentiasa kita ingat bahawa orang lain lebih baik daripada aku. Dan aku sentiasa kena bekerja keras, buat perubahan dalam diri aku, untuk sekurang-kurangnya aku dapat bersifat seperti orang lain.
Orang lain terbaik bagi aku. Orang lain bagi dia. Jadi kita punya setting mind dalam diri kita, dalam hati kita, bahawa kalau kita merasa kita hebat, berarti kita rasa kita sudah ada di atas. Bila di atas, usaha kita akan menjadi rendah. Kita punya data akan menjadi rendah sebab kita merasakan tahap kita tu tahap dah sukses. Sebenarnya dia masih jauh. Walaupun kita rasa kita dapat tahap, contohlah kalau kita ambil dari segi financial, dari segi kewangan lah. Ni bulan pendapatan aku 10,000. Kita rasa kita hebat dibandingkan relatif. Dia relatif kepada orang yang income 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Anda lah hebat lah. Dapat income 10,000 sebulan kan. Tapi kalau anda bandingkan dengan orang yang income 50,000 setiap bulan, anda relatif. Jadi comparison yang kita buat tu, kita rasa kita sukses. Anda compare dengan orang yang 50,000 punya income, kalah kita. Kalah ilmu kita kurang. Dia orang boleh capai tahap tu, kita tak boleh capai. Katalah kita pula capai ke tahap 50,000. Dibandingkan dengan orang 10,000, 20,000, 30,000, kita okey, kita hebat. Tapi anda tengok, anda tak banding dengan 100,000, 200,000, sejuta. Kecil sangat kita. Jadi mana tahap, mana mungkin kita mengatakan kita sukses. Even kita touch 1 juta. Ada orang lain yang touch 2 juta, 3 juta, 4 juta sebulan. Kalau ambil bahagian financial. Belum ambil bahagian lain, bahagian perasaan, kontrol hati kita. Kita rasa kita strong. Macam mana. Ada orang lain mesti dalam situasi apa pun, kita kena ingat, mesti ada orang yang lebih baik daripada kita. So conclusion untuk kita mempertahankan diri kita, bagaimana kita nak jadi yang terhebat, kita mesti merasakan kita yang paling teruk sekali. Dalam semua situasi, walaupun dalam situasi mana pun kita berada, kita mesti merasakan kita ni lah yang paling teruk dibandingkan semua orang. Akulah paling teruk sekali. Maka aku perlu banyak buat correction dalam diri. Banyak buat pembetulan dalam diri. Bahawa aku ni paling teruk. Tengok dengan si A. Banyak dia kelebihan daripada aku. Mungkin aku lebih sikit je dengan. Tapi kelebihan dia kita tengok. Dia ni bagus pada aku. Kita tengok orang ni. Walaupun kita tengok dari sudut fizikal dia. Dia susah, dia teruk. Tapi dari sudut lain dia menang dengan aku. Jadi apa topik yang kita nak kata sukses? Kita tak boleh tengok dalam satu, bahagian duit. Anda jangan ingat, kita duit banyak, kita rasa kita happy. Maksudnya kita buat semua tu betul. Kita katakan satu part ni kita dapat, kita rasa kita pandai di sekolah. Kita dah sukses. Kita keluar universiti, kita dah buat degree, kita dah buat PhD, kita dah buat master. Akulah yang terhebat. Tak ada, anda ambil satu part kecil saja. Banyak hal-hal lain dimenangi oleh orang lain. Jadi, conclusion dia, bagaimana kita nak mengenali pertahanan yang terbaik adalah kita mengenali diri kita. Punca nak buat ketahanan dalam diri itu apa? Contoh-contoh saya bagi tahu kepada anda. Sikap riak kita tu, sikap takbur kita, sikap kuat merajuk kita, sikap menyalahkan orang lain kita. Anda tengok, itu adalah attack penyerang yang memusnahkan. Jadi kita perlu membentuk pertahanan diri kita supaya kita betul-betul normal. Jadi itu yang paling susah. Jadi punca kita, kegagalan kita, anda tengok, kenapa kita buat dalam satu bisnes kita susah nak sukses. Dia punya ending, at the ending, conclusion dia dapat daripada mana. Even kita dapat satu benda yang kita kata sukses itu pun, dia terdiri pada sama ada dia tu positif atau negatif. Dia masih belum dikatakan sukses. Cuma tanggapan kita akan mengatakan berjaya. Tetapi realiti dia adalah positif atau negatif. Benda tu baik untuk kita atau benda itu akan memusnahkan kita. Even satu benda tu kita kata baik. Contoh, kita dari dulu hidup kita susah. Tiba-tiba kita berjaya, kita sukses. Dulu kita tak pernah menyombong dengan orang. Tiba-tiba hari ni kita mula. Kita mula merasa, kita tengok orang lain merasa lain macam. Yang ni benda-benda yang anda tengok. Daripada benda yang positif, dia pecah dua. Dia akan serang kita juga. Dia akan attack diri kita. Jadi pertahanan apa yang kita buat? Dia akan serang. Sikap apa yang menyerang kita? Sikap sombong kita. Sikap apa lagi? Sikap merasa kita hebat. Kita yang terbaik. Kitalah yang menjadikan diri kita ni hebat. Walhal kita tak pernah berjaya pun daripada dulu sampai sekarang. Tiba-tiba kali ni kita sukses. So conclusion dia apa? Sebenarnya saya bagi tahu kepada anda, atas daripada itu lagi banyak lagi. Semua benda ni kalau kita cakap jadi ustaz pula. Jadi saya buat motivasi, saya bukan ustaz. Tapi kita akan tahu sebenarnya, ini sebenarnya semua satu anugerah bagi kita. Dalam satu benda yang anugerah yang kita dapat tu, translation kita membahayai. Dia tetap ada benda baik dan buruk. Walaupun benda tu kita nampak benda yang kita suka, tapi tetap dia ada positif, negatif dia dekat situ. Jadi pertahanan apa yang kita buat dalam semua situasi kita, mesti ada benda positif negatif itu. So yang paling kita nak buat pertahanan dalam diri kita adalah benda yang negatif itu. Supaya benda itu bila attack kita membentuk hal positif dalam diri supaya kita menjadi strong. So berapa cabang
Berapa cabang yang menjadikan kita ini kalah. Yang pertama, kalau kita tak mengenali diri kita. Anda tengok, kenapa si A watak dia lain, si B cara bercakapnya lain, si C apa dia bercakap dikira macam tu, si B macam ni, si A macam ni. 30 orang 30 macam. Mana satu yang betul, cikgu? Nak buat pertahanan macam mana? Tengok 30 orang 40 orang. Ya, saya bagi tahu benar. Malah kita sendiri pun tak tahu kita duduk kategori mana. Kita nak fikir macam mana. Sebab tu dalam ceramah saya dulu saya kata, kita selagi kita berada dalam satu bulatan, kita berada dalam bulatan itu, kita tak akan mengenali diri kita. Melainkan kita keluar daripada bulatan tu, tengok diri kita dari jarak jauh, baru nampak dalam bulatan tu betul-betul dia bulat ke, dia condong ke, dia sengit ke, baru kita dapat mengenali. Benda ni yang paling sukar. Sebab tu kita kena, ada waktu kita kena duduk diam, memikirkan, betul ke tindakan aku ni? Aku usaha ni betul ke? Jadi pada kita duk menyalahkan orang lain, kita kalah pun kita sebab orang lain, kita jual apa tak laku pun pasal orang lain, hidup aku susah pun pada orang lain, salah mak aku lah, salah ayah aku lah, salah adik-beradik aku lah, harta aku tak dapat lah, orang lain dapat aku tak dapat lah. Jadi kerja kita ni menala sana tembak sini. Kononnya kita lah yang terbaik, aku ni semuanya betul. Apa? Ini yang musnah. Inilah orang yang tidak punya pertahanan dalam diri dia. Sebab dia tak tahu pagar, dia tak tahu dia punya blok untuk mempertahankan serangan-serangan yang menjadikan kita ni something yang memusnahkan kita punya ambition, kita punya cita-cita, kita target kita untuk capai sesuatu tu, dia akan susah nak capai sebab kita pun tak tahu benda yang kita perlu pertahan apa. Nak bertahan satu, nanti topik yang saya akan bagi tahu, tindakan dulu. Selepas kita ada pertahanan, baru kita bertindak. Tapi kalau kita bertindak tanpa kita ada pertahanan, kita akan hancur. Dalam peperangan kita tengok, dalam peperangan, dia mesti ada satu benda yang akan tahan diri kita. Kalau zaman dulu dia pakai apa tu? Letak pegang pedang, dia mesti ada satu benda yang blok. Pedang lain nak tikam, tak boleh, kena. Sama sekarang ni, dia ada pertahanan masing-masing. Jadi pertahanan tu kena ada dulu. Bila dah orang menyerang kita, kita boleh bertahan, barulah kita boleh bertindak menyerang orang lain atau mengatasi masalah kita. Tapi kalau pertahanan pun tak ada, dan kita nak mengatasi, jadi menyebabkan kita rasa give up, kita rasa tension, kita rasa stres dalam hidup kita. Sebab kita tak ada blocking, kita tak ada pertahanan dulu. Kita kena ada pertahanan diri dulu. So pertahanan dia adalah mengenali diri kita. Untuk kita bertahan, mengenali diri kita, senaraikan semua apa yang kita buat ni adalah hal-hal yang memusnahkan kita. Yang pertama, yang orang tak setuju dengan kita. Kita kena kaji apa yang orang ramai tak suka. Walaupun kita tahu, walaupun 1000 orang tak suka dengan tindakan kita, dia mesti ada positif, negatif. Sebab anda kena ingat ayat saya, setiap apa tindakan yang kita buat, dia tak akan ada 100% positif atau 100% negatif. Tidak akan. Dia mesti ada positif, dia ada negatif. Itu tindakan normal. Dia panggil tindakan normal. Tindakan normal. Even kita tengok contoh. Okey, kita kata, cikgu, kali ni saya bagi contoh kat cikgu. Orang yang mencuri tu, orang kerja dia mencuri lah. Orang tu bagus ke tak? So dia adalah positif atau negatif? Anda akan jawab, positif atau negatif? Cuba anda jawab sekarang. Orang yang duduk mencuri, kerja dia bangun tengah tidur, cari dia, mencuri orang ni, ambil dia orang ni, ambil barang orang ni, pergi rumah orang ni, rompak orang ni, mencuri dia. Okey, saya tanya anda, adakah itu positif atau negatif? Semua orang akan jawab itu negatif. Tapi sebenarnya tidak. Dia masih positif dan masih separuh negatif. Mungkin pada anda tengok sifat dia sikap dia, mungkin dia negatif. Tetapi anda tahu tak, ambil secara conclusion, keseluruhan dia positif. Okey, apa maksud cikgu? Okey, saya bagi tahu, tanpa tindakan dia kerja macam kalau tu, mana mungkin ada sistem pertahanan. Polis-polis mula membentuk pertahanan dalam diri dia untuk mengatasi masalah ini. Dengan itu, polis ada kerja, anak-anak polis semua dapat pendapatan, semua dapat, kerana orang yang wujud. Bayang ketika orang dalam semua dalam Malaysia, contoh dalam Malaysia, tak ada orang jujur semua. Even duit RM50 jatuh pun tak hilang, duduk situ tak ada orang curi. Maka polis tak ada, pencuri pun tak ada, apa yang nak pertahan tak ada, maka kerja polis tak ada, banyak orang menganggur apa. Saya ambil satu contoh saja. Dia ada tindakan dia kan. Jadi benda tu, walaupun anda nampak positif, tapi dia tetap memberi sumbangan. Even seekor nyamuk pun anda tengok nyamuk. Nyamuk apa faedahnya? Gigit kita kena penyakit. Tapi tanpa nyamuk, mana mungkin. Kalau dengan adanya nyamuk yang anda tak suka, yang anda benci itu, tetapi disitulah wujudnya kilang-kilang yang buat ubat nyamuk.
Yang jual spray nyamuk dan sebagainya. Dengan itu ramai orang bekerja dan akhirnya satu dunia dia menyumbangkan berbilion-bilion kepada kehidupan orang lain. Itu satu sudut positif anda tengok. Jadi walaupun benda tu anda kita ingat benda tu tak bagus, tapi sebenarnya by conclusion keseluruhan dia tetap duduk di posisi 50 baik, 50 tidak baik. Jadi bagaimana dengan tindakan kita, pemikiran kita, kehidupan kita setiap hari? Dia by conclusion, kita mengatakan baik, tapi orang tengok kita, iya ke tak dia ni? Iya ke tak dia ni? Jadi orang lain buat tulisan, dia tu negatif. Jadi siapa buat? Yang kita nak tahu negatif, kita kena ambil conclusion keseluruhan. Sebab kalau kita rasa kita hebat, kita berjaya, tapi kita punya musuh ramai, semua orang tak suka dengan kita, semua. Kita rasa kita hebat, kita rasa betul, tapi semua orang benci kat kita. Adakah kita positif? Kita rasa positif, tapi ramai kalau sampai semua orang tak suka kita, tindakan kita tak betul. Jadi tak ada kebahagiaan dalam diri, semua orang malah bercakap dengan kita, sikap kita itu. Jadi benda ini menjadikan fail. Walaupun translation kita mengatakan kita betul. Tengok saya buat ini berhasil. Tapi apa dia? Sikap sombong kita tadi. Tindakan anda betul, tapi kita punya buat menjadikan dia negatif. Dia berkait apa? Sikap kita riak, sikap takabur, kedekut kita, bakhil kita, kan dia relate dengan apa yang kita dapat. Jadi dia luas kehidupan dia. Jadi maka kita tengok banyak motivasi dalam diri dia pecahkan. Daripada berpuluh-puluh tu, dia balik, dia ambil conclusion contohnya kepada 30 sebab. Daripada 30 sebab pula dia pecah, dia rapat-rapatkan, dia jadikan kat kita 15 sebab yang kita buat perubahan dalam diri. Daripada 15 sebab itu pula anda tengok dia akan berkait, yang mana berkait dia akan satukan. Dia tinggal lagi 5 sebab untuk kita buat perubahan dalam diri. Dan akhirnya last kali dia buat conclusion, at the end adalah result kita. Apa yang kita buat tu sukses atau tidak, dan translation dia duduk di posisi mana, positif atau negatif. Dan kalau positif bagi kita, tenang hidup kita, kita punya conclusion, apa yang kita buat tu kita rasa tenang, kita tak ada masalah, jiwa kita rasa happy, kita tak rasa, maksudnya kita bersemangat sentiasa, kita rasa tiada musuh, kita banyak kawan, kita banyak membantu orang lain, kita rasa happy, kita rasa tenang. Itulah dipanggil sukses. Kita rasa happy, bangun pagi kita rasa happy, kita tak ada masalah, kita banyak kawan, kita banyak membantu orang lain, kita setiap kali kita jumpa orang, kita suka, kita bersangka baik pada semua orang. Mereka ni adalah sahabat-sahabat kita banyak membantu mereka, kita tolong mereka. Setiap orang yang kata hal-hal negatif, kita abaikan saja, kita positifkan balik. Walaupun orang attack kita hal-hal negatif, kita punya pertahanan diri, kita mengatakan benda itu baik untuk kita. Setiap orang burukkan kita, walaupun kita menyangka benda itu buruk, mungkin aku salah, kita buat transition, mungkin itu pendapat aku salah, tapi realiti mungkin dia betul. Dia betul, mungkin itu apa yang dia cakap tu betul, walaupun kita tak setuju. Tapi buat apa? Itulah sistem pertahanan yang baik. Sistem pertahanan yang baik. Jadi kita sentiasa berfikir dahulu sebelum kita melakukan sesuatu, berfikir, bertindak, supaya kita sentiasa menyalahkan diri sendiri, membuat correction pada diri sendiri, upgrade diri kita, sentiasa kita memaafkan orang lain, sentiasa mengatakan orang lain itu lebih hebat pada kita, di mana dia dari banyak sudut dia, semua orang lebih baik pada aku. So aku kena menghormati orang lain, dan orang lain lebih sukses daripada aku. Dan aku kena buat pertahanan diri yang baik, berusaha dengan kerja sungguh-sungguh supaya aku sukses seperti orang lain. Malah ada orang lain yang lebih hebat, insya-Allah aku akan fight, aku akan berusaha bersungguh-sungguh tanpa rasa give up, dan aku harap satu hari akan sukses seperti mereka. So, ini akan menjadi jiwa kita tenang dan always the best. Semoga kita, saya dan anda semua sama-sama sukses. Jadi yang terbaik, insya-Allah. Sentiasa kita muhasabah diri kita sendiri, dan sentiasa kita ingat bahawa akulah yang paling teruk sekali di muka bumi ini, aku yang paling jahat sekali, aku yang tak betul. So aku kena buat correction dalam diri aku, bangun sekuat-kuat hati aku menjadi yang terbaik, supaya jiwa aku tenang, sukses, dan aku akan menjayakan orang lain. Jadi ini adalah satu key point yang hebat, bagaimana kita membentuk pertahanan diri. InsyaAllah next video kita akan tunjuk tindakan yang terbaik untuk kita sukses, bagaimana setiap kaedah apabila kita sudah ada pertahanan dalam diri kita. Okay, so jom kita pergi sarapan pagi. Saya duduk di kedai Mama, saya nak makan roti canai, itu perut kasih buncit sikit. Okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.